Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Aziza Arifin dan ini berita utama 5 Rabiul Awal. Gangguan bekalan air penduduk terjejas buat persediaan awal. 15 parti cuba bolos sempadan Malaysia-Thailand. Gangguan bekalan air berjadual bermula esok di Selangor menyaksikan penduduk di kawasan terlibat siap sedia menyimpan air untuk bekalan selama 4 hari. Tinjauan berita Al-Hijrah di kawasan terjejas yang tadi mendapati kebanyakan kedai makan dilihat telah membuat persiapan awal bagi memastikan aspek kebersihan tetap dijaga. Wartawan Hanisa Hassanuddin ada laporannya. Tinjauan saya di sebuah restoran di Selayang siang tadi, kelihatan pengusaha dan pekerja kedai sudah mula mengisi air ke dalam beberapa tong besar bagi berdepan masalah tersebut yang dijangka akan berlaku selama 4 hari. Menurut pengurus operasi restoran Nasi Kandar di Maju, Razali Yusof, meskipun perniagaannya terjejas dengan gangguan bekalan air berjadual itu, namun beliau berharap agar proses penyelenggaraan tersebut dapat memberikan air yang bersih kelak. Apa yang kerajaan negeri nak buat sekarang ni, dia nak buat penyelenggaraan tu supaya kita dapat air yang bersih. Okey, kita tak nak diorang tak selenggara benda tu, nanti lama kelamaan kita dapat lagi masalah yang lagi besar sampai mungkin dia kena tangguh tak ada air tu sampai seminggu 2 minggu, itu lagi teruk. Jadi saya lebih rela tak ada air dalam 3 hari ni untuk nak menghadapi masalah yang lagi teruk. Kalau dia orang tak selenggara dengan betul, dia akan jadi lagi teruk. Sementara itu, beliau juga turut menyediakan pinggan pakai buang demi menjaga kebersihan dan keselesaan pelanggan ketika berdepan situasi masalah air itu. Sepanjang waktu tak ada air itu, kita akan gunakan pinggan gelas yang plastiknya, yang pakai buangnya lah, untuk menjimatkan air. Selain daripada itu, kita sebab kerajaan negeri dah bagi kita bagi tahu awal, sebab ni bukan gangguan. Kalau gangguan dia tiba-tiba tak ada kan. Jadi bila kerajaan negeri dah bagi tahu awal, kita akan buat persiapan daripada awal. Kita akan simpan air supaya kita takkan ada masalah lah masa tu. Sebelum ini, Air Selangor memaklumkan kerja penambahbaikan dan penyelenggaraan aset kritikal tersebut akan menyebabkan henti tugas loji rawatan air sungai fasa 1 sekaligus menjejaskan 998 kawasan di Lembah Kelang, antaranya di Petaling, Klang, Shah Alam, Gombak, Kuala Lumpur, Hulu Selangor, Kuala Langat serta Kuala Selangor. Meskipun masalah gangguan air di Selangor seperti tiada kesudahan, tetapi diharapkan penduduk dapat membezakan sama ada ia gangguan ataupun penyelenggaraan, dan diharapkan dengan notis awal yang diberi ini dapat membuatkan para penduduk untuk membuat persediaan dengan lebih awal supaya tiada masalah di masa akan datang. Hanisa Hassanuddin, Berita Al-Hijrah. Jawatan kuasa khas yang menyiasat kes kematian anggota bomba Allahyarham Muhammad Adib Muhammad Kasim akan melantik seorang pakar patologi kanan bagi membantu siasatan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, pakar-pakar patologi berkenaan sudah diberikan tempoh khusus untuk menyelesaikan siasatannya dan mengemukakan laporan terperinci hasil dapatan itu. Beliau yang juga pengerusi jawatan kuasa khas itu berkata kerajaan serius untuk menyelesaikan kes ini yang tertangguh sejak 2018. Malah pelantikan seorang patologi kanan itu dibuat kerana kes itu bukan mudah untuk ditangani dan memerlukan pelbagai peringkat siasatan. Jelasnya jawatan kuasa khas ini akan bermesyuarat lagi dalam tempoh sebulan selepas menerima laporan daripada pakar patologi kanan. Semalam Datuk Seri Wan Junaidi bersama-sama ahli lain dalam jawatan kuasa khas itu iaitu Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Rizal Merican Naina Merican, Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun dan Ketua Polis Negara Datuk Seri Akril Sani mengadakan mesyuarat pertama di Bukit Aman. Tindakan selanjutnya akan ditentukan selepas menerima laporan itu. Penubuhan jawatan kuasa khas itu membuktikan komitmen kerajaan dalam memastikan keadilan serta mereka yang terbabit dalam kematian Muhammad Adib dibawa ke muka pengadilan.
Muhammad Adib sebelum ini dilapor diserang dan dipukul hingga parah ketika rusuhan di Kuil Sri Maha Mariaman di USJ 25 Subang Jaya pada 27 November 2018 dan meninggal dunia pada 17 Disember 2018. Dua individu ditahan bagi membantu siasatan kes urutan jenayah berkait seorang pegawai kanan polis. Ketua Polis Selangor, Datuk R. Junaidi Mohamad berkata penahanan itu dibuat sesulan laporan dibuat seorang wanita berusia 36 tahun. Datuk R. Junaidi berkata wanita itu mendakwa diugut dan dicederakan kerana mahu meminta semula wang dipinjamkan kepada pegawai kanan polis terbabit. Bagaimanapun beliau tidak menyatakan butiran lanjut mengenai dua suspek yang ditahan itu. Tambah Datuk R. Junaidi, kertas siasatan sudah dibuka mengikut Seksyen 323 dan Seksyen 506 Kanun Kesiksaan. Polis Kontingen Selangor memberi jaminan akan melakukan siasatan secara telus dan tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak termasuk pegawai dan anggota polis yang didapati melakukan kesalahan serta melanggar undang-undang. Terdahulu, Berita Harian melaporkan Polis Diraja Malaysia PDRM sedang menyiasat laporan seorang wanita yang mendakwa meminjamkan wang berjumlah RM100,000 kepada seorang pegawai kanan polis yang dikatakan mahu membeli pangkat superintenden. Wanita itu membuat laporan polis Khamis lalu dengan mendakwa diugut bunuh oleh pegawai kanan polis terbabit dan seorang lagi lelaki selepas beliau cuba meminta pegawai berkenaan membayar semula wang dipinjamkannya. Cubaan 15 pendatang asing tanpa izin parti warga Myanmar yang mahu memasuki negara ini secara haram gagal selepas kesemua mereka ditahan polis Kedah. Mereka sanggup membayar RM1,500 setiap seorang kepada tekong darat untuk dihantar ke sempadan sebelum melalui pagar sempadan Malaysia-Thailand berhampiran Bukit Kayu Hitam. Ketua Polis Kedah, Datuk Kamaruzzaman Mamat berkata, tangkapan pertama berjaya menahan 4 lelaki warga asing di kawasan Kampung Padang 1 pada jam 9.30 pagi. Manakala dalam tangkapan kedua dilakukan malam tadi, di mana 11 lagi parti dipercayai warga Myanmar ditahan di kawasan pos tentera pada jam 8 malam. Mereka ni memang telah cuba masuk sedaya upaya kerana mereka ni telah berada di sempadan, telah lama berada di sempadan. Dan untuk masuk ke dalam negara kita dan ditambah lagi dengan kegiatan ekonomi kita dah makin nampak aktif dan mereka mengambil peluang menyusup masuk dan atas kecekapan dan pengkongsian maklumat antara pihak benteng iaitu PGA Batalion 1 dengan OCPD telah berjaya menahan mereka dah. Kamaruzzaman berkata kesemua 15 parti yang ditahan itu berusia antara 20 hingga 40 tahun dan hasil siasatan mendapati sebahagian mereka dipercayai pernah bekerja di negara ini namun pulang ketika pandemik COVID-19 melanda negara tahun lalu. Kesemua mereka ditahan mengikut Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959-63. Jadi penunggang P-hailing tetapi tiada lesen motosikal. Itu antara kesalahan yang dikesan menerusi Ops Merah P-hailing yang dijalankan Jabatan Pengangkutan Jalan Selangor sejak 8 Oktober lalu. Pengarah JPJ Selangor, Nazli Muhammad Taib berkata, situasi itu menimbulkan persoalan bagaimana golongan ini melepasi syarat wajib bagi setiap penunggang P-hailing. Penunggang ini membuat servis dia sedangkan dia tak ada lesen memandu. So yang ini kita akan siasat dengan lebih lanjut dan kita akan kemukakan surat tunjuk sebablah kepada syarikat yang berkenaan untuk mendapatkan maklumat bagaimana individu tersebut boleh melaksanakan dia punya urusan penghantaran ni sedangkan tak ada lesen. Sedangkan lesen ni syarat yang wajib ya. Beliau ditemui ketika meninjau pemeriksaan ke atas penunggang P-hailing sempena Ops Merah P-hailing di lorong motosikal Sri Setia Lebuh Raya Persekutuan siang tadi. Dalam operasi itu, JPJ Selangor mengeluarkan 321 notis melibatkan pelbagai kesalahan termasuklah kesalahan tidak mematuhi lampu isyarat dan tiada pelindungan insurans. Berdasarkan statistik trafik Polis Diraja Malaysia PDRM, sebanyak 451 kemalangan direkodkan melibatkan penunggang P-hailing di seluruh negara sejak 2019 hingga Ogos 2021 dengan 72 kematian serta 54 kecederaan parah.
Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob tidak mampu menahan sebab ketika membentangkan rancangan Malaysia ke-12, Keluarga Malaysia Makmur, Inklusif dan Mampan di Dewan Negara pagi tadi. Perasaan itu timbul sewaktu mengimbau kepayahan dan keperitan hidup zaman kanak-kanaknya yang lahir daripada keluarga penoreh getah. Datuk Seri Ismail beremosi dan dilihat menyeka air mata ketika membaca para 42 RMK ke-12 sehingga beliau terpaksa berhenti berucap beberapa kali. Isu kemiskinan sangat dekat di hati saya. Dilahir dan membesar daripada keluarga penoreh getah. Saya sangat memahami kesusahan dan kepayahan hidup rakyat. Pandemik COVID-19 yang telah melanda telah meningkatkan kadar kemiskinan, menjejaskan pendapatan individu dan isi rumah, seterusnya menghimpit keluarga kita dalam kemiskinan. Beliau dalam pada itu turut mengucapkan terima kasih kepada semua pihak termasuk CSO, Badan Korporat, Orang Perseorangan dan Majlis Agama Islam Negeri yang sentiasa prihatin dan menyokong kerajaan dalam membantu masyarakat yang terkesan sepanjang pandemik. Rancangan Malaysia dari 2021 hingga 2025 itu sebelum ini diluluskan di Dewan Rakyat Khamis lepas selepas dibentang pada 27 September dan dibahas 106 ahli parlimen. RMK12 merangkumi 9 fokus utama iaitu merancangkan pertumbuhan ekonomi, memperkukuh pemangkin pertumbuhan, meningkatkan kesejahteraan keluarga Malaysia, memantapkan keselamatan dan ketenteraman awam dan membasmi kemiskinan tegar dan merapatkan jurang pendapatan. 89% pelajar tajaan Majlis Amanah Rakyat MARA adalah daripada golongan B40 yang mempunyai minda kelas pertama dan bertaraf global. Peratusan itu sekaligus menafikan dakwaan pihak tertentu bahawa tajaan MARA lebih mengutamakan pelajar dari keluarga T20. Menurut Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Seri Mazhir Khalid, sehingga 30 September 2021, MARA telah menaja seramai 50,555 pelajar dengan 89% daripadanya dari golongan B40, 10% daripada M40 dan 1% daripada T20. Dasar yang mengutamakan golongan B40 dan penduduk luar bandar untuk akses pendidikan yang lebih baik ini telah diamalkan sejak dulu lagi. Ia bukan sekadar memberi tumpuan dan peluang kepada pelajar miskin dan luar bandar tetapi turut menjamin keperluan guna tenaga dan modal insan negara dapat dipenuhi selaras dengan perkembangan teknologi dan industri. Pelaksanaan dasar itu jelas beliau telah bermula di peringkat pengambilan pelajar Maktab Rendah Sains MARA MRSM, kemasukan pelajar ke institusi pendidikan MARA IPMA dan juga program penajaan pelajaran. Bagi tahun 2021, MARA katanya menyediakan peruntukan untuk membiayai 60,000 pelajar, merangkumi 35,000 pelajar sedia ada dan 25,000 pelajar baharu. Terbaru, MARA menghantar 215 pelajar tajaannya ke United Kingdom di bawah program Young Talent Development Program, IPMA Excellence Sponsorship Program dan World Top University WTU. Sebanyak 66,440 permohonan cerai dalam kalangan pasangan Islam difailkan di seluruh negara melalui sistem e-Syariah sejak Mac 2020 hingga Ogos 2021. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Mas Ermiati Samsudin berkata, daripada jumlah itu, Selangor mencatatkan daftar kes permohonan cerai tertinggi iaitu 12,479 kes. Bagaimanapun, katanya statistik daripada Jabatan Kehakiman Syariah itu hanya menunjukkan bilangan kes permohonan cerai yang difailkan dan tidak bermaksud semua kes permohonan tersebut diluluskan serta berakhir dengan perceraian. Bagi kes permohonan cerai yang difailkan di Mahkamah Syariah seluruh Malaysia sejak Mac 2020 sehingga Ogos 2021 untuk golongan beragama Islam yang dijana melalui sistem e-Syariah adalah sebanyak 66,440 kes keseluruhan. Dan daripada jumlah ini, negeri Selangor mencatatkan daftar kes permohonan cerai tertinggi iaitu sebanyak 12,479 kes. Diikuti negeri Johor 7,558 kes dan Kedah sebanyak 5,985 kes. Perincian mengikut negeri adalah seperti berikut iaitu
Kelantan 5982, Melaka 2402, Negeri Sembilan 3473, Pahang 5058, Perak 5921, Perlis 1081, Pulau Pinang 2978, Sabah 4010, Sarawak 561, Terengganu 5098, Wilayah Persekutuan 3854. Beliau turut mendedahkan bilangan kes perceraian bagi golongan bukan Islam di seluruh negara yang difailkan bagi tempoh sama adalah sebanyak 10,346 kes. Tambahnya, walaupun bukan dalam bidang kuasa atau konteks parlimen dan undang-undang, banyak sistem sokongan telah diberikan kepada pasangan bercerai yang bukan sahaja berada di bawah kementeriannya. Datuk Mas Ermiati berkata demikian ketika menjawab pertanyaan ahli Parlimen PH Kangar, Nur Amin Ahmad, berhubung statistik perceraian dari Mac 2020 sehingga kini. Bendera Pahang berkibar di Gaza. Alhamdulillah, bertemu kembali. Tabung Pahang for Palestine yang dilancar pada 1 Jun lalu berjaya mengutip sumbangan berjumlah RM700,000 dan sebagai tanda penghargaan kepada kerajaan negeri itu, bendera Pahang berkibar megah di Palestin yang disiarkan secara langsung dari Gaza. Dana terbabit dikumpul menerusi aplikasi Pahang Go dan akan diuruskan Wakil Pertubuhan Cinta Gaza Nadir Al-Nuri Kamruzaman untuk membaik pulih sebuah sekolah dan masjid di Gaza. Dan kita dapat kutipan secara keseluruhannya iaitu hampir 700,000, tapi hari ini insyaAllah kita akan lengkapkan menjadi 700,000 dan kita telah buat keputusan supaya duit ini digunakan untuk membaiki masjid dan juga membaiki sekolah. Dan ini adalah janji kita tempoh hari. Kita pastikan setiap derma kutipan akan sampai kepada rakyat di bumi Palestin. Tabung Pahang for Palestine yang berakhir 31 Ogos lepas bertujuan menyelaras sumbangan rakyat negeri ini bersama Badan Bukan Kerajaan NGO serta kerajaan negeri kepada rakyat Palestin di Gaza yang terkesan akibat serangan dan pengeboman rejim Zionis Israel sepanjang Ramadan lalu. Program yang disiarkan secara langsung di negara berkenaan turut dihadiri Menteri Pendidikan Gaza, Palestin, Dr. Ziad Dhabit dan Timbalan Menteri Wakaf dan Hal Ehwal Agama Palestin, Dr. Abdul Hadi Al-Akha. Semalam, TV Al-Hijrah menyiarkan kisah pilu tiga beradik dari Gunung Semanggul, Perak yang hilang tempat bergantung selepas pemergian kedua ibu bapa mereka akibat COVID-19. Biarpun masih sedih, kedatangan Wakil Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso sedikit sebanyak melegakan tiga beradik itu apabila mereka layak menerima bantuan khairat kematian dan pencen penakat. Pengurus Perkeso Taiping Tunku Syahrin Tunku Salihan ketika mengunjungi tiga beradik ini berkata mereka layak mendapat faedah pengurusan mayat berjumlah RM4,000. Jadi untuk kes ini faedah pencen penakat di bawah kematian ayahnya, jadi anak-anak akan terima sebanyak RM350 sebulan, manakala untuk kematian ibu mereka akan menerima pencen sebanyak RM547.62. Jadi jumlah keseluruhan pencen yang akan diterima ialah sebanyak RM897.62. Dan jika mereka melanjutkan pelajaran, jadi kita akan lanjutkan pencen tersebut sehingga habis degree yang pertama lah. Sementara itu, Nur Adriana Alia yang juga pelajar tingkatan 4 Maktab Rendah Sains Maraguri ini tidak menyangka dia dan adik-adiknya akan menerima pencen bulanan atau pencen penakat dari Perkeso. Duit tu mungkin kita orang simpan untuk masa panjang lagi untuk kita orang belajar. Adik saya pun masih kecil. So duit tu saya gunakan nanti untuk pembelajaran adik-adik. Nur Adriana Alia yang bercita-cita menjadi doktor berkata musibah yang menimpa tidak akan melemahkan semangat dan cita-citanya untuk menjadi doktor dan akan meneruskan pembelajaran di MRSM Gerik Jumaat ini. Jelasnya dua adiknya pula akan menetap bersama nenek mereka Jormiah Nusi 65 tahun di Kampung Tanjung Bugis, Tebuk Pancur.
Nasib 25 pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI yang kehilangan ibu bapa dan penjaga akibat COVID-19 dibela Jariah Al-Barakah Bank Rakyat. Yuran pengajian kesemua pelajar itu akan dibiayai institusi perbankan itu dengan kos keseluruhan berjumlah hampir RM86,000. Menurut kenyataan Bank Rakyat, usaha itu seiring semangat keluarga Malaysia dan melambangkan keprihatinan institusi keuangan itu kepada masyarakat. Usaha itu juga menyokong aspirasi Kementerian Pembangunan, Usahawan dan Koperasi Medak dalam membantu kumpulan sasar terjejas pandemik COVID-19 termasuk mahasiswa. Sumbangan disampaikan Ketua Pematuhan Syariah Bank Rakyat Ustaz Muhammad Zamri Abdul Razak kepada Naib Chancellor UPSI Profesor Datuk Dr. Mat Amin Mattaf. Ustaz Muhammad Zamri turut menyerahkan sumbangan asnaf sebanyak RM30,000 bagi membantu keuangan pelajar asnaf di universiti tersebut. Jika sebelum ini pasar Kedai Payang diibaratkan seperti pasar termenung yang menanti kehadiran pengunjung, suasana di lokasi wajib kunjung di Terengganu itu kembali meriah selepas kebenaran rentas negeri. Ia pastinya melegakan 800 peniaga di pasar berkenaan selepas menempuh episod sukar sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Kemeriahan ini sudah lama dinantikan oleh peniaga yang sebelum ini banyak bergantung kepada kehadiran pengunjung dari luar negeri. Ia sekurang-kurangnya dapat meningkatkan kembali ekonomi mereka yang terjejas teruk sebelum ini. Ya, memang betul. Kita amat-amat bersyukur dan Alhamdulillah lah. Sebab sekarang ni perniagaan sekarang boleh tahan dah. Perniagaan sekarang ni kembali kacau. Ada pembeli tapi kita harap-harap mungkin para pembeli dapat jaga SOP dengan baik. Kalau hari ini Pasar Payang kita telah dikunjungi oleh ramai pengunjung-pengunjung daripada luar untuk kata orang datang membeli belah di Pasar Payang. Jadi Alhamdulillah lah. Sementara itu, seorang pengunjung Muhammad Rozi Malim yang tinggal di Shah Alam turut tidak melepaskan peluang merentas negeri untuk menziarahi ahli keluarganya di kampung. Jadi kami tunggu sehingga sekarang ni lah. Memang tak sabar, raya dua raya pun tak balik. Jadi bila umum tu memang saya pun dah ready dah. Memang saya dah agak hari Senin insyaAllah boleh rentas. Tapi saya sebenarnya rancang hari Selasa hari ni. Tapi tak macam mana semalam dah tak sabar sangat, balik je lah. Hampir 9 bulan kerajaan melarang aktiviti merentas negeri susulan peningkatan kes COVID-19 sebelum ini dan Isnin lepas kelonggaran itu diberikan selepas kadar vaksinasi individu dewasa yang lengkap menerima vaksin telah mencapai 90%. Ribut tropika Kompasu, 9 nyawa melayang. Alhamdulillah bertemu kembali. Kita ke perkembangan luar negara. Sekurang-kurangnya 6 terbunuh dalam satu serangan bom kereta di Afrin, Syria. Serangan yang berlaku semalam itu turut mencederakan 12 mangsa. Pemantau hak asasi manusia Syria berkata kenderaan tersebut diletupkan di kawasan dipenuhi orang awam. Letupan yang didakwa didalangi kumpulan pemberontak itu dilapor berlaku di sebuah pasar di bandar Afrin. Sekurang-kurangnya 2 daripada mangsa terbunuh adalah orang awam. Bulan lalu, Afrin berdepan 4 serangan berasingan termasuk satu yang menyasarkan kenderaan dinaiki komander pemberontak. Dalam serangan bom di Afrin sebelum ini, Turki mendakwa ia didalangi kumpulan Kurdish YPG. Taliban hari ini menyuarakan harapan untuk mempunyai hubungan yang baik di peringkat dunia. Namun, pemerintah baru Afghanistan itu masih mengelak untuk menyatakan komitmen terhadap pendidikan perempuan seperti yang didesak banyak negara. Masyarakat antarabangsa sebelum ini mendesak Taliban memberikan alasan terhadap larangan pelajar perempuan kembali ke sekolah. Berdasarkan arahan Taliban bulan lalu, sekolah untuk darjah 6 ke atas hanya dibuka kepada pelajar lelaki. Sejak mula mentadbir Ogos lalu, Taliban sering dikritik masyarakat antarabangsa terhadap pendidikan pelajar perempuan di negara tersebut. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB António Guterres berkata,
Taliban telah mungkir janji untuk menjamin hak wanita, malah katanya ekonomi negara itu sukar pulih jika wanita dilarang bekerja. Selepas 2 bulan memerintah Afghanistan, Taliban kini giat memperkukuh hubungan diplomatik bagi mendapatkan sokongan antarabangsa. Taliban hari ini dilapor mengadakan perbincangan bersemuka dengan Wakil Kesatuan Eropah EU dan Amerika Syarikat. Pertemuan tersebut akan menyentuh beberapa isu, antaranya melepaskan orang yang berhasrat meninggalkan Afghanistan, akses bantuan kemanusiaan, penghormatan hak wanita dan mencegah Afghanistan menjadi tempat perlindungan kumpulan pengganas. Di Filipina, 9 terbunuh manakala 11 hilang hari ini akibat banjir dan tanah runtuh akibat hujan lebat disebabkan ribut tropika Kompasu. Setakat ini kira-kira 1,600 orang terpaksa dipindahkan akibat taufan tersebut. Agensi bencana memaklumkan 4 mangsa terbunuh adalah akibat tanah runtuh, manakala 5 lagi terkorban dalam banjir kilat di Palawan, sebuah pulau di barat daya Filipina. Pihak berkuasa dilapor giat melakukan operasi mencari dan menyelamat untuk mencari 11 orang yang hilang dalam kejadian tanah runtuh. Bekalan air dan elektrik yang terputus akibat ribut Kompasu juga sedang dipulihkan pihak berkuasa. Agensi Kaji Cuaca di Filipina menjangkakan ribut tropika Kompasu akan mula reda hari ini. Laporan itu tadi mengakhiri berita Al-Hijrah malam ini. Layari alhijrahnews.com untuk laporan eksklusif dan menarik. Dan nantikan Latah Azan jam 9 malam ini dengan topik Cahaya di Hujung Terowong. Saya Aziz Arifin. Assalamualaikum dan selamat malam.